Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid, dikasihi Tuan Imam, barisan hajatan kuasa, para hadirin muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tengah hari ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini, dan kita berada pada suatu hari yang mulia, yaitu Yaumul Jum'ah Al-Mubarak, dan kita berada pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan juga Al-Mubarak, yang diberkati. Dan sekarang ini kita berada pada suatu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan ke atas diri kita, dan kita mampu untuk diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang taat dan sentiasa berusaha untuk mentaqarrubkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah memilih kita di antara hamba-hambanya yang berusaha untuk dapat datang melaksanakan solat fardu Jumaat. Ini merupakan suatu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Di sana tuan-tuan, ada orang yang tak kisah pun saat dia tak dapat solat Jumaat. Kerana dia merasakan mungkin perkara ini menyusahkan dirinya, ataupun dia mengambil peluang SOP yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah untuk dia mengelakkan dirinya daripada melaksanakan perkara yang menjadi kefarduan bagi seorang muslim. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan yang berusaha, walaupun terpaksa. Kadang-kadang setengah masjid menggunakan Masjid Pro, kadang-kadang ada menggunakan jemputan, kadang-kadang melalui surau dan seumpamanya. Tuan-tuan menjadi sebahagian daripada hamba-hamba yang berusaha untuk mentaqarrubkan diri tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama tasawuf, dia mengatakan, Fid dunya jannatun man lam yadkhulha la yadkhulu jannatul akhirah. Apa maksud dia? Dia mengatakan di atas dunia ini ada suatu syurga. Dalam dunia ini pun tuan-tuan, kata Imam Ibn Qayyim, ada syurga. Dan siapa-siapa yang tak berusaha untuk masuk ke dalam syurga ini, nescaya dia tidak akan masuk ke dalam syurga di akhirat. Apakah syurga yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Qayyim ini tuan-tuan? Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu,
Ya, jannatun fid dunya itu adalah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saat kita berada di masjid, masjid ini merupakan syurga Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Saat kita melakukan ibadah salat, saat kita berada di atas tikar sejadah, saat kita berada dalam ibadah kepada Allah, saat kita berada dalam majlis ilmu, hatta saat kita melakukan perkara-perkara duniawi dalam keadaan kita berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan, inilah syurga yang Allah ciptakan bagi manusia-manusia dan hamba-hambanya di atas dunia. Maka siapa-siapa yang hidup di atas dunia tak pernah nak berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhkan dirinya daripada larangan-larangan Allah. Kata Imam Ibn Qayyim, nescaya dia tidak akan masuk ke dalam syurga di akhirat nanti. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita di antara orang-orang yang berusaha dalam ramai-ramai manusia untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang mulia ini. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita berada pada satu bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, pastinya kita adalah orang-orang yang berpuasa kerana mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat, muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita untuk berada sehingga penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Hari ini kita telah masuk 19 Ramadan. Ya, hari ini kita masuk 19 Ramadan. Ya, malam ini kita akan masuk Ashrul Awakhir min Ramadan. Kita akan masuk 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan yang dinyatakan oleh Nabi SAW. 10 yang terakhir ini adalah saat-saat yang paling genting untuk kita memastikan Ramadan yang kita masuki ini, Ramadan yang kita lalui ini, tuan-tuan, apakah natijah yang akan kita perolehi nanti saat kita keluar daripada madrasah Ramadan ini. Tuan-tuan, pastinya setiap daripada kita nanti akan mengambil result, akan mengambil keputusan. Apa keputusan kita daripada madrasah ataupun ujian Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pastikan setiap daripada kita ini, tuan-tuan, lulus dalam ujian Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum masanya untuk kita melupakan Ramadan dan kita sibuk dengan persiapan-persiapan untuk menyambut hari raya. Sedangkan 10 yang terakhir inilah fasa yang paling penting untuk menentukan apa yang akan kita bawa keluar daripada Ramadan. Adakah ia menatijahkan matlamat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita capai. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya bukan sekadar untuk kita berpuasa. Ramadan ni, tuan-tuan, matlamat Ramadan bukan puasa. Ya, tetapi puasa itu hanyalah sebahagian daripada proses yang perlu untuk kita jalani pada bulan Ramadan. Ramadan bukan hanya sekadar kita nak qiyamul lail. Ramadan bukan hanya sekadar untuk kita bertarawih. Ramadan bukan hanya sekadar untuk kita tadarus dan khatam Al-Quran. Tetapi tuan-tuan, puasa yang kita lakukan, tadarus yang kita lakukan, solat tarawih yang kita lakukan, sahur dan berbuka yang kita lakukan, zakat fitrah yang kita tunaikan, ini hanyalah sekadar proses yang Allah Subhanahu wa taala tuntut untuk kita laksanakan, dan ia bukanlah matlamat utama Ramadan. Justru tuan-tuan, apakah matlamat Ramadan? Ya, Ramadan ni, tuan-tuan, apa yang kita nak capai? Adakah selesai saat kita berjaya puasa selama 30 hari? Belum selesai, tuan-tuan.
Adakah selesai Ramadan kita saat kita berjaya tadarus Al-Quran 30 juzuk? Belum tentu tercapai matlamat kita, tuan-tuan. Adakah selesai Ramadan kita saat kita berjaya mendirikan solat tarawih 8 ataupun 20 rakaat tiap-tiap hari? Belum tentu, tuan-tuan. Tetapi matlamat yang kita nak capai, ya, saat Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita dalam surah Al-Baqarah, ayat yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kalian puasa. Ya, tuan-tuan, kita kena puasa. Tetapi adakah puasa itu matlamat? Adakah selesai saat kita azan maghrib, kita berbuka, selesai puasa kita? Tidak, tuan-tuan. Tetapi matlamat daripada puasa yang dikehendaki oleh Allah, Allah nyatakan dalam ayat yang terakhir. Ya, Allah nyatakan la'allakum tattaqun. Inilah matlamat yang kita nak capai sepanjang daripada madrasah Ramadan yang sedang kita lalui. Kalaulah puasa yang kita lakukan hanya sekadar tak makan tak minum, tapi belum lagi menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah, tuan-tuan, kita masih lagi gagal dalam madrasah Ramadan yang kita lalui. Kalau kita berjaya untuk melakukan, mendirikan solat tarawih 20 rakaat selama 30 malam, tuan-tuan, tapi kita masih lagi tidak mampu menjauhkan kita daripada dosa dan maksiat kepada Allah, bermakna, tuan-tuan, matlamat dan objektif Ramadan yang Allah kehendaki masih lagi belum tercapai daripada diri kita. Tuan-tuan muslimin, muslimat, muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebab itu puasa hanyalah sekadar suatu proses yang mesti kita lalui. Nak tak nak kena buat, tuan-tuan. Ya, kita nak takwa, kita kena laksanakan ibadah puasa. Kita nak takwa, kita kena bertadarus, kita kena baca Al-Quran, kita kena tadabbur Al-Quran tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu saat kita ada kelapangan. Kita kena kejar, tuan-tuan, solat tarawih di masjid secara berjamaah. Kita kena qiyamul lail, ya, untuk memastikan kita berdoa dan kita bermunajat kepada Allah. Tapi seluruh proses yang kita lakukan ini, matlamat dan tujuannya agar kita menjadi hamba yang dinyatakan oleh Allah la'allakum tattaqun. Maka kita bimbang saat kita berada di akhir, tiba-tiba semangat kita telah pudar, tiba-tiba, ya, kesungguhan kita tidak sebagaimana mula-mula kita berada di Ramadan. Tiba-tiba kita rasa dah cukup dah solat tarawih, ya, dah 20 hari dah aku solat tarawih, ya, biarlah 10 hari ni aku nak buat persiapan hari raya. Kita bimbang, tuan-tuan, saat itu kita gagal untuk mencapai matlamat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yaitu la'allakum tattaqun. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, ibadah-ibadah dan syariat-syariat serta amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan. Ya, ibadah yang kita lakukan ini, tuan-tuan, hanyalah sekadar satu proses untuk kita capai matlamat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebab itu di antara hikmah kenapa Allah suruh kita puasa, tuan-tuan. Kenapa Allah tak suruh kita buat ibadah yang lain? Syekh Ratib An-Nablusi, seorang ulama daripada Nablus Syria, dia mengatakan, kenapa puasa Allah jadikan khusus untuk dilakukan oleh orang-orang mukmin pada bulan Ramadan? Dia mengatakan yang pertama, tuan-tuan, hebatnya puasa ini, ya, tujuan dan hikmahnya kerana, ya, kata dia, li taqwiyatul iradah li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Apa makna dia, tuan-tuan? Untuk menguatkan keinginan seorang hamba, seorang mukmin untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau saya tanya diri tuan-tuan, nak tak kita ni jadi hamba yang taat kepada Allah? Saya yakin dalam hati kecil kita akan menjawab, ya, saya nak taat kepada Allah.
Saya nak jadi hamba yang menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak jadi hamba yang mudah dan rajin beribadah, melakukan amal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya kadang-kadang kita tuan-tuan lemah iman kita. Terutamanya saat kita berada di luar daripada Ramadan. Kadang-kadang nak datang masjid pun payah. Kadang-kadang nak puasa sunat Isnin Khamis pun kita tak mampu. Kadang-kadang nak baca Al-Quran pun tak tersentuh tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang seminggu, kadang-kadang sampai sebulan, bahkan lebih teruk sampai setahun pun ada yang tak pegang Al-Quran. Maka tuan-tuan, saat Allah mengurniakan kepada kita Ramadan, Allah Subhanahu wa taala fardukan orang yang berpuasa, dia tak boleh makan, dia tak boleh minum, dan dia tak boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ataupun yang membatalkan puasa. Tuan-tuan bayangkan, sedangkan makan itu perkara yang harus ataupun perkara yang haram. Makan ni tuan-tuan kalau bulan lain, makan ni berdosa ke tak berdosa? Kita makan tuan-tuan tak berdosa. Kita bersama isteri pada bulan lain tak berdosa. Tapi Allah nak ubah mindset seorang mukmin. Apabila masuk bulan Ramadan, bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, kamu diharamkan melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah puasa kamu. Tuan-tuan, Allah cuba nak ubah mindset. Lalu Allah nak tunjukkan kepada kita di bulan Ramadan yang mulia ini tuan-tuan, benda yang Allah haruskan tapi Allah tak bagi kamu buat pun kamu boleh tinggal. Kamu boleh tak makan, kamu boleh tak minum, kamu boleh tak bersama dengan isteri, kamu boleh tak buat benda-benda yang harus kamu buat pada bulan lain. Maka tuan-tuan, Allah nak ajar, apatah lagi kalau kamu nak tinggalkan benda-benda dosa dan benda-benda maksiat. Tuan-tuan, Allah beri kekuatan kepada kita pada bulan Ramadan. Benda harus pun kita boleh tinggal. Takkanlah benda haram dan benda dosa kita tak boleh tinggal. Maka tuan-tuan, Ramadan yang dikurniakan oleh Allah dengan ibadah puasa, kata Imam Syekh Ratib An-Nablusi, ini adalah satu kekuatan dalaman untuk kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun malang bagi seorang muslim saat berada pada bulan Ramadan, benda yang harus Allah bagi kita sekejap jangan buat pun kita tak mampu nak lakukan tuan-tuan. Ada yang kadang-kadang tak puasa, ada yang kadang-kadang payah nak meninggalkan makan dan minum. Bulan Ramadan pun dia tak boleh tinggal tuan-tuan. Jangan harap orang yang macam ni, benda dosa dan benda maksiat pun dia akan mampu untuk meninggalkan, apatah lagi pada bulan selain daripada Ramadan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala nak beri kekuatan kepada diri orang-orang beriman agar dia tinggalkan benda-benda dosa. Ini mindset yang Allah Subhanahu wa taala nak tanam dalam hati dan jiwa kita serta pemikiran kita. Benda harus kamu boleh tinggal kerana aku. Apatah lagi benda haram takkan kamu tak boleh nak tinggal. Moga-moga tuan-tuan, dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini, kita mampu menjadikan diri kita hamba yang benar-benar dan bersungguh-sungguh nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh nak laksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita. 30 hari, 30 malam tuan-tuan kita boleh datang masjid. Kenapa tidak kita datang masjid apabila kita keluar daripada Ramadan? 30 hari tuan-tuan kita boleh pegang Al-Quran. Mengapa tidak dalam 11 bulan yang lain? Paling kurang 1 hari kita baca satu muka surat Al-Quran. Allah nak beri kekuatan kepada kita supaya saat kita di luar daripada Ramadan, saat kita meninggalkan Ramadan, amalan ini jugalah yang akan kita istiqamah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 hari tuan-tuan kita boleh lakukan solat sunat sebanyak 20 rakaat. Takkanlah di luar daripada Ramadan 1 malam ataupun paling kurang 1 minggu tuan-tuan nak lakukan hanya sekadar 2 rakaat solat sunat tahajud, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita Ramadan, dan sepatutnya kita berusaha untuk mengejar dan mendapatkan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada diri kita.
Yang kedua tuan-tuan, Allah Subhanahu wa hikmah Allah jadikan Ramadan termasuklah ibadah puasa ya untuk mengajar diri kita ya, dan kita menilai siapakah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Ramadan ini tuan-tuan, Ramadan merupakan bulan yang Allah nak kita bersungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat kita berpuasa, ya kadang-kadang tengah hari ini kita dah rasa lapar. Kadang-kadang waktu asar kita dah rasa dahaga. Hebat macam mana pun kita ada duit banyak, tapi kita diajar ya, duit yang kamu ada tidak ada nilainya kalau nak dibandingkan dengan ketaatan puasa ya, untuk kamu menahan lapar dan dahaga sebagaimana yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nak ajar kita kenal diri kita bahawa kita adalah hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan ya, yang wajib untuk kita taat kepadanya dan wajib untuk kita patuhi ya segala perintah dan juga segala ya larangan-larangan untuk kita jauhi daripada diri dan kehidupan kita. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang Allah fardukan ini bukan hanya Allah fardukan kepada kita, tetapi Allah juga fardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Ya, sebagaimana Allah nyatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini juga Allah dah fardukan, Allah wajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Bermakna tuan-tuan, tak ada beza antara kita umat akhir zaman ini dengan umat yang terdahulu. Allah bukan saja fardukan kepada kita puasa, tapi umat-umat terdahulu pun Allah fardukan. Ya tuan-tuan, umat Nabi Adam, umat Nabi Daud, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Isa, semua mereka adalah sama seperti kita. Mereka wajib untuk taat kepada Allah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berpegang dengan agama yang sama, iaitu agama Islam, sebagaimana agama yang kita pegang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma barangkali syariat sahaja yang berbeza. Ya, syariat saja berbeza. Umat Nabi Musa puasa dia lain, umat Nabi Isa puasa dia lain, umat Nabi Daud puasa dia lain, dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan syariat yang tersendiri ya, untuk kita amal, untuk kita berpegang, untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan. Ya, sekian dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.